Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai rakyat Malaysia, termasuk orang Melayu juga, tidak belajar tentang sejarah negara mereka. Oleh kerana itu, banyak isu dibangkitkan dan dipertikai. Jadi biarlah saya hari ini memperbetulkan beberapa kesilapan di dalam interpretasi sejarah Malaysia. It's a matter of wrong interpretation regarding Malaysia's history. 120 tahun dulu, lebih kurang 1 or 2 years difference, pihak British telah mengadap 4 raja-raja Melayu. Sultan Perak, Sultan Selangor, Sultan Pahang dan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Bermaknanya, the rulers ataupun the 4 rulers of the Federated Malay States. Sebab semasa itu, Unfederated Malay States iaitu Johor, Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis belum ditubuhkan lagi. Dan Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis di bawah pemerintahan Siam under Thai administration. Dan Johor independent. Johor tidak terletak di bawah mana-mana pemerintahan, padahal Johor sendiri pada satu masa dulu ialah satu empire, the Johor Riau Empire. Jadi 4 raja-raja Melayu di dalam Federated Malay States, iaitu 3 sultan dan 1 yang di-Pertuan, diminta perkenan, consent from the British was sought untuk menubuhkan satu sekolah yang hari ini dikenal sebagai MCKK, Malay College Kuala Kangsar, dan ataupun College Melayu Kuala Kangsar. Dan tujuan British yang telah disampaikan kepada 4 raja-raja Melayu tersebut ialah to educate the sons of the Malay elite and royalty in the English tradition or English education system, while still retaining Malay and Islamic values. Ini clear. British kata adat istiadat dan agama orang Melayu, iaitu agama Islam, tidak akan disentuh, hanya untuk educate anak orang Melayu, sons of elite and royalty in the British tradition. Tapi hari ini MCKK bukan lagi saja untuk anak bangsawan atau anak raja, tapi terbuka kepada semua, termasuk anak nelayan, anak petani. Anyhow, rancangan British ialah pada satu hari kelak, Malaysia akan diberi kemerdekaan. Malaysia akan merdeka. Semasa itu, belum lagi dipanggil Malaysia, hanya dipanggil British Malaya. Dan British Malaya tidak termasuk 5 negeri, Johor, Terengganu, Kelantan, Perlis dan Kedah. Termasuk 4 negeri Federated Malay States dan 3 Straits Settlements, 7 negeri sahaja. Jadi niat British, satu hari mereka akan balik. Malaysia akan merdeka. Dan pentadbiran, the running of the country, pentadbiran negara akan dipindah kepada tangan orang Melayu. Jadi sebelum itu, perlulah orang Melayu diberi education, British education, British system. Dan 120 tahun dulu, memang sudah menjadi rancangan British dan satu sekolah dibuka, kemudian banyak lagi sekolah dibuka, ataupun sebelum itu pun ada sekolah dibuka, tapi missionary school, Penang Free School, Victoria Institution,
banyak lagi termasuk di Singapura dan sebagainya. Jadi ini semasa itu education di bawah pentadbiran gereja ataupun missionaries, and tapi satu sekolah kerajaan tak kena mengena dengan gereja perlu dibuka, dan sekolah itu dicadang kepada 4 raja-raja Melayu, dan raja-raja Melayu telah setuju. Jadi MCKK pun dibuka, dan anak Melayu, anak bangsawan, anak raja dihantar untuk terima education, dan kemudian selepas merdeka, sebelum merdeka pun ada juga misalnya Tengku Abdul Rahman sebelum Perang Dunia Kedua dihantar ke England untuk education, dan di Cambridge kalau tak salah dia terima education. Anyhow, rancangan British, orang Melayu akan mengambil alih. Dan selepas ramai anak-anak Melayu dari MCKK keluar, mereka diberi jawatan. Dan tidak mustahil lah satu masa dulu, sebelum zaman Mahathir lah, satu masa dulu macam zaman Tun Razak sebagai contoh, 50% dari kabinet bekas student MCKK. Dan jawatan-jawatan tertinggi di dalam kerajaan, hampir semua MCKK. Secretary General, Director, semua MCKK. Sebab mereka lah yang boleh dikatakan the highest educated semasa itu. Ini sebelum MRSM lah apa semua. Jadi the British wanted the Malays to run the country. The British educated the Malays to take over the running of the country. Dan kita ambil beberapa contoh. Ketua Polis British, timbalan orang Melayu. District Officer, DO, British. ADO, Assistant District Officer, orang Melayu. Jadi di kawasan, di daerah, di negeri, bukan saja di peringkat federal, tapi down to even ADO kawasan terpencil, Ulu. Dia punya nombor 1 British, nombor 2 orang Melayu, nombor 3 orang Melayu. Tak kira lah, staff tu memang orang Melayu semua. Dan orang Melayu ni semua di antara sekolah tinggi dan faham bahasa Inggeris dan boleh bercakap bahasa Inggeris lebih baik dari orang Inggeris. Kalau kita tengok di England ni, ramai cakap English speaking, teruk bahasa dia. Liverpool, Manchester, London, dia orang cakap English tak bunyi macam English. Saya banyak bila bertutur dengan mereka tak faham apa mereka cakap, because they don't speak English. It's like orang Melayu belajar bahasa kebangsaan, suddenly pergi ke Tumpat bercakap dengan orang Tumpat, walaupun kedua-duanya cakap bahasa Melayu, but they don't understand each other. Sebab dia punya telur tu jauh lagi. Anyhow, rancangan British clear. The British will one day go home, the Malays must take over. Jadi orang Melayu dididik, dihantar sekolah, diberi jawatan dalam kerajaan sebagai nombor 2. And one day, I go home, you take over. Itu clear. 120 tahun dulu menjadi rancangan British. Jadi British memang yakin orang Melayu boleh mentadbir. Dan ini kerana British juga have a presence in China and India. Di India tu British, di China beberapa tempat, Hong Kong, Shanghai, Canton dan sebagainya, British. Tapi mereka nampak susah sikit. Orang China, orang India ni, they are more militant.
Padahal orang Melayu ni they are more boleh katakan docile. Orang Melayu dijajah selama beratus tahun. British datang, orang Melayu okey. Sebelum tu Belanda datang, okey. Jepun datang, okey. Portugis datang, okey. Sebelum tu Siam, okey. Majapahit, okey. Mana saja kuasa besar selama 1000 tahun, apabila mereka datang ke Tanah Melayu, menjadi pemerintah Tanah Melayu, orang Melayu, okey. They can accept colonialism, they can accept foreign masters, dan mereka taat, mereka buat kerja saja. So it's good to have Malays running the country than Indians or Chinese, because Indians or Chinese mereka akan lawan British. Sudah dibukti orang Melayu tak lawan British. Orang Melayu ikut sahaja. Nak buat apa? Okey. Jadi British more comfortable, lebih selesa dengan orang Melayu. Dan kalau mereka nak balik, serah negara ini kepada orang Melayu, serah Malaysia kepada orang Melayu, it is a better alternative dan bagi orang Cina, orang India yang memang darah daging mereka ni anti-British. That is the issue. Oleh kerana British interest di Malaysia ni tinggi. Semasa Perang Dunia Kedua, boleh katakan 30% dari ekonomi England, ekonomi Britain bergantung kepada Malaysia. 30% of British economy depends on Malaysia. They cannot afford Malaysia ni huru-hara, and Malaysia become anti-British. Jadi oleh kerana itu 120 tahun dulu British memang ada rancangan untuk serah Malaysia kepada orang Melayu. Dan politik Malaysia pun orang British campur tangan. Saya beri satu contoh. Semasa On Jaafar dan juga Tengku Abdul Rahman, Tun Razak berkempen tahun 46. Mereka kempen mula tahun 46. Mereka kempen against Malayan Union, dan kemudian tahun 51 kempen untuk merdeka, untuk Malaysia merdeka. Dia di Dungun, Terengganu ya. Di Dungun DO dia British. Samalah seluruh Malaysia. Ketua polis British, DO British, ketua tentera, camp commander British, semua British. Tapi di Dungun ADO dia Melayu. Orang arwah dah lah. Nama dia Datuk Andika. Datuk Andika, saya jumpa dia banyak kali lah masa hidup. Dia meninggal umur 100 tahun. Tapi still alert. Very alert. Physically, mentally sampai 100 tahun alert. Jadi samalah macam Mahathir ni, hampir 100 tahun. Masih boleh berfikir, masih kuat bergaduh dengan semua orang. Jadi Datuk Andika, ADO Dungun, Assistant District Officer, ketua dia British, DO British. Apabila On Jaafar, Tun Razak, Tengku Rahman berkempen seluruh Malaysia, dan ada satu hari itu mereka pergi ke Pahang nak berkempen di Kuantan. DO tu beritahu Datuk Andika, why don't you go? Go and listen. So Datuk Andika pun terkejut lah, kata, but perlu seminggu. Sebab dulu Dungun ke Kuantan, seminggu kalau nak pergi balik tu, sebab dia tak ada jambatan, semua ferry. Kadang-kadang ferry 1 hari 1 malam tunggu baru boleh tu, sebab kalau air pasang dan sebagainya. He says, never mind, I give you 1 week leave. You pergi ke Kuantan tu, you pergi dengar. Mereka nak lancar parti baru, mereka nak lancar parti UMNO. Jadi mereka berkempen untuk nak kembangkan parti UMNO. Pergi dengar tengok. Jadi Datuk Andika pun, ya okey lah, bos bagi seminggu cuti, tapi nak pergi Kuantan, pergi balik seminggu tu,
I need money. Tak apa, I'll give you the budget. I bagi duit, I bagi cuti, you pergi. So, DO British to encourage Datuk Andika, suggested to Datuk Andika pergi dengar On Jaafar, Tengku Rahman, Tun Razak tu berkempen. So he went, dia balik, dia buka cawangan UMNO. Cawangan UMNO yang pertama di Terengganu ialah di Dungun, bukan di Kuala Terengganu. Dan cawangan UMNO tu dibuka dengan bantuan British, dengan galakan, encouragement and assistance of the British. Dari situlah UMNO berkembang di Terengganu, di Kelantan, di seluruh negeri lah. Dan akhir sekali UMNO jadi satu parti yang terbesar dan dibantu oleh British. The British wanted a Malay nationalist party to take over the country. When the British goes, UMNO must take over. Mereka tak mau parti lain sebab parti lain is Islamic Party, Socialist Party, Labour Party. Banyak ni parti, boleh katakan parti kiri, leftist, rightist. But UMNO. Dan bukan saja British nak UMNO berkembang di seluruh Malaysia, tetapi juga supaya UMNO ni bersatu dengan India dan China. Semasa itu, parti China ialah MCA dan parti India ialah MIC. Jadi, British suruh UMNO berjumpa dengan MCA, MIC dan tubuhkan satu gabungan, coalition, multiracial coalition. Di situlah tubuhnya Parti Perikatan, the Alliance Party, was born on the insistence of the British. Sebab tak boleh UMNO sahaja, kena UMNO bersama India dan China. Jadi tiga parti tersebut tubuhkan Parti Perikatan. This was the British plan dari dulu lagi. The Malays must inherit the country from the British. Jadi British ni membantu orang Melayu dengan memberi idea, memberi cadangan, memberi galakan, memberi bantuan kewangan pun. Untuk UMNO ditubuhkan, Parti Perikatan ditubuhkan, satu gabungan multiracial ditubuhkan, dan akhirnya ambil alih pentadbiran. Dan tak cukup itu saja, orang Melayu kena disekolahkan, dihantar untuk belajar dan terima British system of education supaya orang Melayu boleh mentadbir Malaysia sama macam orang British mentadbir United Kingdom ataupun Britain. It was planned from 120 years ago. Jadi isu yang orang Melayu tidak layak, orang Melayu tidak mampu is all nonsense. British nampak orang Melayu sesuai untuk mentadbir negara. Isu along the way ada penyelewengan lah, rasuah lah. Itu tabiat manusia. Manusia di mana sekalipun, di England, di Amerika, di India, di China, di mana sekalipun, di Singapura tu, bersih macam mana sekalipun ada rasuah, ada menteri bunuh diri, shot himself oleh kerana ditangkap rasuah. Dia tidak rela nak terima hukuman kerana rasuah. It happens everywhere. Cuma di Malaysia ni kita nampak dan kita bangkit isu rasuah, padahal di Arab Saudi itu, kononnya satu negara Islam, di Iran, di Iraq, negara-negara Islam, rasuah teruk juga. Everywhere in the world. Anyway, isu itu tentang layak tak layak orang Melayu memerintah dan rancangan British untuk orang Melayu memerintah, sejarah telah dibuktikan. It is written in history. Tak payahlah kita mempertikai, membangkitkan isu ini dan bergaduh
tentang kelayakan orang Melayu. That's number one. Number two, semasa merdeka, British menghadapi masalah besar. A big problem. Apa kita nak buat dengan orang bukan Melayu, orang Cina, orang India. Semasa itu, tahun 50, rakyat Malaysia 6 juta lebih sikit. 6 million. Banding dengan hari ni 32 juta. Tahun 50, masa saya lahir, 1950, I was born, 1950. Rakyat Malaysia 6 juta lebih sikit saja. 3 juta lebih orang Melayu. 2 juta lebih orang bukan Melayu. So, kalau kita beri merdeka kepada Persekutuan Tanah Melayu, what are we going to do with the Indians and Chinese now? Orang India, orang Cina dibawa masuk ke Malaysia mulai tahun 1850, 1850s. By the time 1950, sudah 100 tahun. Ramai dari orang India, orang Cina, adalah imigran semasa tu. Sebab mereka datang ke Malaysia semenjak tahun 1850 hingga 1920. Jadi adalah orang mungkin imigran umur 30, umur 40, tapi kebanyakan yang mula-mula mari dah mati. So the majority ialah anak imigran, the children of immigrants. They themselves are not immigrants. Tetapi semasa itu, orang Cina, orang India is British subject. Dan since they are British subject, they are not Malayan citizens. Orang Melayu are Malayan citizens. Indians and Chinese are not Malayan citizens. They are British subjects. That's normal. Sistem British. Saya British subject. Oleh kerana saya lahir di England. Walaupun saya mempunyai katalah kad pengenalan IC Malaysia, pasport Malaysia, saya ni rakyat Malaysia, Malaysian citizen, tapi saya masih British subject. Oleh kerana itu saya boleh datang duduk di sini, tak ada halangan. Dan British subject ni India, Hong Kong, China, termasuk Sabah, Sarawak, Brunei, banyak British subject. Dan oleh kerana dia orang bukan rakyat Malaysia ataupun Malaysian citizens, maka what we gonna do with them? China dengan India tak mau dah terima dia orang. They cannot be sent back to India and China. Because they are no longer, even though mungkin some of them were immigrants, tapi they are no longer Indian citizens or China citizens. Sebab semenjak tu, India dan China sudah merdeka. Dan China menjadi Communist Republic, India is independent, no longer British India. Tapi semasa itu Malaya, sebelum merdeka, Malaya is called British Malaya. Belum Persekutuan Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu is tahun 48. Dan menjadi Malaya, Federation of Malaya, merdeka tahun 57. Jadi sebelum itu, mereka ialah British subjects of British Malaya. Sama macam British India dan sebagainya. So the problem is, what are we going to do with the more than 2 million, lebih dari 2 juta China dan India, who represent more than 40% of the population. Semasa itu, rakyat Melayu lebih dari 90%. Jadi kalau masuk dia orang menjadi warga negara, rakyat Malaysia rakyat Melayu jatuh ke 50 lebih persen dari 90 lebih. So the British don't know what to do with them. Nak hantar balik India tak boleh, hantar balik China tak boleh. The only alternative is to bring them back to England. Since they are British subject, kena bawa balik. Tapi British tak mau 2 juta lebih orang India, orang China dibawa balik ke England. So, kena tinggal di Malaysia. Tapi nak tinggal di Malaysia macam mana when they are not citizens, they are British subjects. Di situlah British negotiate dengan UMNO. Terimalah dia orang. Please accept them as your citizens. We cannot send them back to China, we cannot send them back to India, and we don't want them in England.
Imagine 2 million over foreigners, Chinese, Indian bawa balik England. Kecoh. So orang Melayu pun, okay lah. Since you ask me so nicely, since you beg me, kita akan terima orang Cina, orang India sebagai rakyat Malaysia. Kita akan beri mereka kerakyatan. Tetapi, they have to apply for citizenship. It's not automatic. Selepas ini, anak mereka diberi automatic. Tak payah. The children of these people do not need to apply for citizenship. Those born after Merdeka, automatic citizenship. Tapi yang born before Merdeka, apply for citizenship, kita bagi. Jadi, the British were very happy. They can now go home, leave 2 million over Chinese and Indians. Don't worry about them. The Malays will take them, give them citizenship, and after that, their children automatically become citizen. Solve one huge problem for the British. The British pun bagilah merdeka kepada kerajaan UMNO. Only UMNO ya. The British tak sanggup bagi merdeka kepada parti lain. Kerajaan UMNO bersama MECA dan MIC di bawah coalition, gabungan dipanggil Parti Perikatan. That was the British plan. And the British packed their bags, went home, handed over Malaya to the Malays, and left the Chinese and Indians in the hands of the Malays. The Malays now take them as fellow citizens of Malaya. That is history lah. Itu sejarah. Janganlah putar belit dan cakap macam-macam benda ngarut. Dan kononnya inilah, kononnya itu. That's not true. I've given you 120 years of Malayan history. Dan Royal Professor Khoo Kay Kim pun biasa cakap benda yang sama. He has already said the same thing. Dan ramai historian, Joginder Singh Jesse, Muzaffar Tate, Professor Khoo Kay Kim, semua mereka telah relate the same story of 120 years of British Malaya history sampai ke dapat merdeka, sampai ke the formation of Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.